Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita berjumpa lagi, dan untuk kali ini kita akan mempelajari satu tajuk daripada tingkatan 4 di bawah bidang hadis, dalam bidang hadis, dengan tajuknya ialah kemuliaan berdikari. Jom belajar bersama-sama dengan Ustazah untuk kali ini. Baiklah anak-anak yang dikasihi sekalian, sekarang mari kita lihat hadis berkaitan dengan kemuliaan berdikari ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la an yahtatiba ahadukum khuzmatan ala zuhrihi khairul lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Maksudnya ialah jika seseorang daripada kamu mengumpul kayu api dan menanggungnya di atas belakangnya untuk dijual, pasti lebih baik daripada dia meminta-minta kepada seseorang lalu orang itu memberi kepadanya atau menolaknya. Apa yang kita faham daripada hadis ini, di mana Rasulullah ini menjelaskan kepada kita bahawa baginda lebih suka atau menyarankan kepada kita supaya bekerja sendiri, bekerja mencari rezeki yang halal, biarpun pekerjaan itu hanyalah pekerjaan yang biasa-biasa saja, sebagaimana sabda Nabi, sekiranya dia tu mengumpul kayu api, itu adalah lebih baik sebenarnya daripada dia meminta-minta, mengemis daripada orang lain. Sebab kita tidak tahu, sebab ada apabila kita meminta daripada orang lain, kita tidak tahu respon orang tersebut, sama ada dia ingin memberikan apa yang kita minta ataupun tidak. Jadi di sini dalam Islam juga menggalakkan kita supaya berusaha, berikhtiar untuk mencari rezeki, bukannya dengan meminta-minta daripada orang lain, bukan dengan cara menjadi bekerja sebagai seorang pengemis, meminta belas ihsan daripada orang lain. Sebab kita tidak tahu sama ada mereka dapat memberi ataupun menolak permintaan kita. Macam satu kehinaan lah pula apabila kita meminta, mengemis-ngemis tapi tidak dipedulikan oleh orang. Satu penghinaan sebenarnya. Sebab itu dalam Islam kita tidak digalakkan untuk meminta-minta daripada orang lain. Kemudian mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan berdikari. Apa yang dimaksudkan dengan berdikari ni? Berdikari ialah berusaha sendiri dan tidak bergantung kepada bantuan orang lain. Itu dimaksudkan dengan bidikari. Ada setengah pendapat berkatakan asal daripada perkataan bidikari ialah berdiri di atas kaki sendiri. Berdikari. Maknanya kita berusaha sendiri, ikhtiar sendiri, cari jalan sendiri untuk mendapatkan pekerjaan, untuk menambahkan pendapatan tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Itulah dimaksudkan dengan berdikari. Okey, baik. Kemudian seterusnya ialah kita lihat pula konsep berdikari. Konsep berdikari iaitu menggunakan potensi diri yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti kekuatan tubuh badan dan kecerdikan akal untuk perkara yang bermanfaat. Kita tahu setiap daripada kita dianugerahkan oleh Allah dengan potensi diri yang berbeza-beza, tak sama. Mungkin dari sudut kepandaian, mungkin dari sudut kecantikan, mungkin dari sudut kelebihan bercakap, macam-macam kelebihan antara kita tidak sama tidak sama kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa salahnya kita gunakan potensi diri yang diberikan oleh Allah ini
ya, untuk kita melakukan perkara-perkara yang bermanfaat, ya, tanpa mengharapkan bantuan daripada orang lain yang berada di sekeliling kita. Itu adalah satu cara yang terhormat sebenarnya. Okay, konsep yang kedua ialah membebaskan diri daripada bergantung kepada pihak lain demi memelihara maruah dan kehormatan diri. Ini Ustazah cakap tadi, ya. Apabila kita tidak bergantung pada pihak lain, kita tidak menyusahkan pihak lain, ya, sekurang-kurangnya kita sebenarnya memelihara maruah diri kita dan kehormatan diri. Jangan belajar untuk menyusahkan orang lain. Kita tidak tahu perasaan orang sekeliling kita apabila kita sering menyusahkan mereka. Macam-macam tanggapan yang kita akan terima. Sekiranya kita ini hanya pandai bergantung kepada orang lain, tak pandai nak buat sendiri, tak pandai nak berdikari. Sebab itu, anak-anak pelajar di luar sana, ya, apabila kita berada dalam satu kelompok, kawan ataupun masyarakat, kita mesti belajar berdikari. Jangan terlalu bergantung harap kepada bantuan orang lain. Kemudian meyakini kemampuan diri untuk melaksanakan sesuatu tugasan. Kita kena yakin, kita kena confident dengan diri kita bahawa kita boleh melakukan perkara yang diberi. Cuba dulu, jangan cepat mengalah. Kata orang, kalau pergi berperang, berperang dahulu. Jangan cepat menyerah kalah. Begitu juga dengan perjuangan hidup kita. Begitu juga dengan dalam kita mencari matlamat hidup kita. Kita mesti berusaha. Kita mesti yakin dengan kemampuan diri yang ada pada kita. Kalau diri kita sendiri tidak yakin dengan kemampuan yang kita ada, bagaimana kita nak yakinkan kepada orang lain yang di luar sana? Ya? Sebab itu, dari dalaman kita dulu, dari diri kita dulu, kita kena yakinkan diri kita bahawa aku boleh, aku boleh buat. Ya? Sebab try dulu, cuba dulu buat sesuatu perkara. Jangan cepat mengalah. Ya? Okay, baik, kemudian lagi ialah berazam dan dengan hemah yang tinggi untuk meningkatkan kualiti diri, masyarakat dan negara. Biar ada keazaman dalam diri kita, ya? Untuk kita meningkatkan kualiti diri kita, masyarakat dan juga negara. Kemudian berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menyara kehidupan. Okey, berikut Ustazah tunjukkan beberapa contoh antara pekerjaan para Nabi dan Rasul untuk menyara kehidupan keluarga. Cuba tengok. Nabi dan Rasul sendiri pun mereka belajar hidup berdikari. Apatah lagi kita. Mereka adalah merupakan utusan Allah, menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam masa yang sama, mereka belajar berdikari untuk meneruskan kehidupan mereka. Yang pertamanya ialah Nabi Adam AS. Pekerjaan Nabi Adam ialah sebagai petani. Kemudian Nabi Idris AS sebagai tukang jahit. Nabi Musa AS penternak kambing. Nabi Daud AS tukang besi. Nabi Zakaria AS tukang kayu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengembala kambing dan juga peniaga. Kalau kita tengok dari sudut pekerjaan ni, masing-masing mempunyai pekerjaan yang berbeza-beza mengikut kemampuan masing-masing. Ini tak kisah, macam Ustazah cakapkan tadi, tak kisahlah apa jenis pekerjaan yang kita lakukan, berdasarkan kemampuan yang kita ada, dengan bersertakan keyakinan dalam diri kita, kita dapat melaksanakan sesuatu tugasan tersebut. Belajarlah untuk berdikari, kerana para Nabi dan Rasul juga mereka bekerja sendiri, belajar untuk berdikari. Contohilah mereka. Baik, kemudian apa kelebihan berdikari? Baik, dari segi agama, kenapa agama Islam menyuruh kita, menyarang kita supaya berdikari untuk menjadikan Islam dipandang tinggi kerana umatnya rajin berusaha.
Efek di situ. Apabila orang Islam itu rajin bekerja, belajar berdikari, dapat menaikkan status agama Islam itu sendiri, akan dipandang tinggi, di mana apabila dilihat, umat Islam ni, mereka ni belajar, hidup berdikari, tidak mengharapkan kepada bantuan orang lain. Yang kedua, dari segi ekonomi, mendapat sumber pendapatan yang diyakini halal. Belajar bekerja, mencari pekerjaan yang halal. Contoh hadis tadi, walaupun sekadar mencari kayu api, kemudian menjual kayu api tersebut, itu adalah lebih baik, kerana mendapat sumber pendapatan yang halal. Dan lagi ialah dari segi pendidikan, melahirkan modal insan yang berkepakaran tinggi melalui penerokaan ilmu dan kemahiran. Belajar sampai satu peringkat, dapat tingkatkan kepakaran dan kemahiran, dapat membantu menyumbang kepada negara. Dan yang keempat ialah dari segi kemasyarakatan, iaitu memperkasakan daya saing masyarakat untuk mempertingkatkan daya hidup kita. Masing-masing bersaing, masing-masing bekerja, tapi bekerja untuk mendapatkan sumber rezeki yang halal. Belajar antara masyarakat, ada daya saing. Itu satu yang bagus, satu daya saing yang disarankan dalam Islam. Saling bekerja, macam-macam pekerjaan yang kita boleh lakukan, untuk meningkatkan ekonomi pun boleh juga. Dan akhir sekali ialah pengajaran hadis. Kenapa Ustazah letakkan P tu? P itu ialah P itu untuk permulaan, I untuk isi, dan H itu adalah untuk huraian. Okey, P. Itu adalah format ataupun cara bagaimana kita nak menulis jawapan bagi pengajaran. Mesti ada P permulaan, I isi, dan H adalah huraian. Di mana P itu? P itu ialah, cuba kita tengok yang A tu, kita hendaklah. Itu dikatakan permulaan. Kita hendaklah. Bila kita nak menulis pengajaran ayat ataupun hadis, maka mesti kita mulakan dengan kita hendaklah ataupun umat Islam hendaklah. Itu dikatakan sebagai permulaan. Mesti ada dalam jawapan untuk pengajaran ayat ataupun hadis. Baik. Yang pertama ialah kita hendaklah memandang mulia kepada pekerjaan yang halal. Memandang mulia kepada pekerjaan yang halal itu adalah isi kita, walaupun hasilnya sedikit. Walaupun hasilnya sedikit adalah huraian. Yang kedua, kita hendaklah permulaan menghindari perbuatan meminta-minta dan bergantung kepada orang lain. Itu adalah isi, demi memelihara kemuliaan diri dan juga maruah diri kita. Itu adalah huraian. Kemudian seterusnya, kita hendaklah mencari ilmu. Kita hendaklah permulaan mencari ilmu dan kemahiran adalah isi, untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Itu adalah huraian. Dan kita hendaklah membantu orang yang memerlukan pertolongan, isi, mengikut keupayaan agar hidup dihormati. Jadi di sini kita bawakan empat pengajaran hadis. Dan jika katakanlah tidak termasuk dalam keempat-empat ini jawapan anak-anak nanti, apabila ditanya, tak mengapa, tidak menjadi kesalahan. Tapi biarlah jawapan kita itu berbentuk pengajaran yang berkaitan dengan tajuk kita belajar. Contohnya, saya bagi satu contoh kita hendaklah belajar hidup berdikari kerana ia amat-amat dituntut dalam Islam. Senang je kan pengajaran dia? Tak susah. Anak-anak boleh buat sendiri pengajaran, tapi biar relevan, biar berkaitan dengan tajuk dan isi yang kita belajar.
Rasanya sampai di sini dahululah penerangan Ustazah berkaitan dengan tajuk kemuliaan bidadari untuk kali ini. Dan insya-Allah kita jumpa lagi di lain rancangan, di lain episod insya-Allah. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Ustazah supaya anda akan mendapat notifikasi ataupun peringatan, mesej bahawasanya ada benda baru yang bakal anda temui sekiranya anda subscribe channel Ustazah. Akan sentiasa ada notifikasi selepas ini insya-Allah. Okay, sekian dahulu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.